dan sejajarkanlah bahu-bahu, selarikan bahu-bahu. Wasuddul khalal, isi tempat-tempat kosong. Suddul khalal, tempat kosong jangan dibiarkan, tutup tempat-tempat yang kosong tadi. Walinu bi aidi ikhwanikum, dan lembutkanlah diri kamu dengan tangan-tangan saudara kamu. Bermakna kalau ditarik untuk merapat saf, hendaklah kita ikut, jangan lawan, lembutkan. Wala tadaru furujatis syaitan, dan janganlah kamu membiarkan, janganlah kamu biarkan lapang-lapang itu untuk syaitan. Ruang kosong jangan dibiarkan untuk syaitan. Anda rapatkan. Wa man wasala saffan wasalahu Allah, sesiapa menyambung saf, maka disambung oleh Allah Ta'ala, rahmat Allah mendapat. Wa man qata'a saffan qata'ahu Allah, dan sesiapa memutuskan saf, maka Allah akan memotongnya. Mana berhubungan dengan Allah Ta'ala saf itu, atau khusyuk kita sukar untuk kita kawal. Kalau kita putus saf tadi, Allah Allah bisawab, itu di antara kewajiban menyempurnakan. Sebahagian tempat yang pernah saya hadir, terutama sekali di selatan Thailand, pernah satu semai rumah fardu di sana, di beberapa tempat mereka selalu sebut kalau ramai jemaah supaya aturkan saf. Dia aturkan saf dengan sempurna, baru boleh tertib. Itu akan tertib lah. Bahkan kalau dah biasa, senang nak mula-mula nak buat itu. Pengalaman saya tahun 80-an, ada satu taman pada masa itu. Taman itu kawasan elit lah pada masa itu. Rumah yang mahal, dia tak ada suam. Pasal orang yang berduit pada masa itu, dia tak fikir mati, dia fikir hidup. Dia buat rumah pun tak fikir kalau dia mati nak mandi ke mana. Kan dia fikir hidup yang mandi sebab tu ada bathtub. Takkan jenazah nak selam tu bathtub kan. Jadi kebetulan berlaku kematian. Apa yang berlaku kematian? Bau ingat mati. Bagaimana nak urus? Nak kena cari siapa yang biasa, apa semua. Akhirnya diuruslah bagi jumpa masjid. Di masjid yang uruskan pada masa itu, saya nak kasih asal diri pun tak lagi. Saya ambil tambah pertubuhan. Tak ingat saya baca sejarah itu. Itu tahun 80-an. Tak apalah. Lepas tu baru fikir untuk nak tubuhkan persatuan penduduk Muslim. Nak buat khairat kematian, nak buat surau, nak buat apa, baru fikirlah. Jadi saya kebetulan saya tahu tu, saya dijemput untuk memberi tazkirah di situ sebulan sekali, hari ini. Di rumah orang begini-gini, suara tak ada lagi. Saya takut, saya duduk diceras pada masa itu 2009, datang ke kawasan Pulau Kelang lah, kawasan Pulau Kelang lah, mudah itu kan, saya editkan tazkirah lah. Saya mula-mula datang tazkirah tu ada 6 orang, 3 kampung. Rumah beritahu malu ustaz saya, saya kata saya datang ada 6 orang. Nabi mula-mula nak ajak orang masuk Islam, kena kejar apa kan? Ya kan? Saya tidak boleh sedih, saya bersyukur masih ada orang. Kan? Itu dalam peranan. Minum, orang makin ramai, gila-gila kan, sebulan sekali. Mereka pungut duit untuk buat suap. Dan pungut duit pun banyak soalan tu, yang keluar macam-macam. Kita tahu soalan yang dikeluarkan tu ada tujuan dia. Kita akan jawab dengan bijaksana. Kalau beri ustaz tapi tak ikhlas macam mana? Dia bebek beri daripada tak beri. Ya kan? Beri tak ikhlas, tak beri tak ikhlas. Beri lagi bagus. Pasal dapat buat surau. Saya kena jawab macam itulah. Kena jawab tu kena bijaksana, kerana pada masa itu ada gerakan itu. Alhamdulillah akhirnya terbinalah surau. Saya kena tukar gambar. Saya kena tukar aja. Balik daripada Melaka semula menjadi guru. Satu petang saya pergi. Dah kisah ni lama lah. Satu petang ni surau baru dah ada semua. Dulu ada orang Allah pergi pinjam banglo dia 3 tahun untuk jadikan surau. Pernah lah jaga ada surau dan sebagainya. Pernah buat korban pada hari raya dan sebagainya. Saya pergi khutbah raya Adha pada masa itu. Dah ada surau. Alhamdulillah. Surau pun cantik. Dan dah ada imam. Imam ni dia ambil seorang daripada yang belajar di luar lah, di Madinah sama saya. Tu imam sebelum takbir ngadap pada makmum, sila penuhkan salam, turun penuhkan kosong lagi, belum takbir lagi. Apabila saya sampai ke sana, pengurusi surau kenal saya, satu hari dia bincang dengan saya, dia kata orang tak apa selesa untuk imam.
Sebab apa tersisa? Dia suka mengarahkan. Arah apa? Suruh penuh kasar. Ialah tu imam mesti kena arahkan makmum penuh kasar. Tapi kerana yang datang tu banyak pengarah, tak pernah diarah, dia yang mengarah ke orang, itu tak selesa. Akhirnya saya beritahu pada masjid yang bersuara, saya kata, Tuhan sebenarnya imam itu betul. Cuma kita orang Melayu pada petang 80-an tak ada imam datang Allah Akbar terus dan bagaimana petang 80-an imam kata dulu kasar, rapat kasar, tak ada. Dia kata datang lebih kurang tu Allah Akbar, tak ada peringatan-peringatan pada masa itu. Dan lepas tu kita akan belajar banyak tazkirah, kita buat apa semua baru sampai tahap. Tapi orang tak diterima. Saya nak gambarkan ni penerimaan mereka awal ini. Saya kata dia yang betul, kena sabar. Dia cerita tu betul, cuma mungkin cara dia arah tu macam mana saya tak tahu. Tapi yang dia suruh penuh kasar tu betul. Dia kata apa imam sebelum takbir tengok makmum dulu. Takbir dalam kita ikut dah kemudian. Dia saya kena faham lah. Orang yang biasa jadi pengarah-pengarah, kan dia mengarahkan orang. Apabila sekali-sekali dia kena arah, dia kena gabung. Wallahu a'lam bishawab. Okey, alhamdulillah. Okey, kita ada masa sikit lagi, kita sambung. Subhanallah azim. Nabi SAW juga bersabda dalam sebuah hadis riwayat Al-Bazzar, khiyarukum al-yankum manakiba fis salati wa ma min khatwatin a'zama ajran min khatwatin masyaha rajulun ila furjatin fis saffi fasaddaha atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis pada Ibnu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Maksudnya sebaik-baik kamu, khiyarukum, sebaik-baik kamu ialah orang yang paling lembut manakib bahunya di dalam salat, maknanya ikut dapatkan saf lembut bahu di salat. Wa man fatwatin a'zama ajran min khatwatin masyaha rajulun ila furjatin fi saffi fasadda. Dan tak ada satu langkah yang lebih besar pahala daripada langkah yang dilakukan orang untuk pergi ke tempat yang lapang dalam saf untuk menutupinya. Tidak ada langkah yang paling besar pahala langkah orang yang saf kosong kita masuk penuhkan. Saf kosong kita penuhkan. Sampai-sampai kalau kita ni sikit besar-besar haram Madinah apabila imam takbir kosong, kita tak gerak sikit-sikit dalam mazhab Syafi'i, tak boleh gerak 3 langkah betul-betul. Dalam mazhab kita ikutlah pelan. Lepas 2 langkah kita berhenti, baru sampai kita tutup saf di depan kita. Balik kita. Dalam masalah lain-lain, Allah Taala besar. Maknanya sebaik-baik langkah, maknanya ini perintah supaya memenuhkan saf yang ada kosong di depan. Kemudian susunan saf. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Atimus safa al-muqaddama thumma alladhi yalihi fama kana min naqsin falyakun fi as-saffil muakhkhar atau kama qala. Sempurnakan saf yang di depan, kemudian yang mengiringinya. Jika ada yang kurang, hendaklah yang kurang itu pada saf yang akhir. Maknanya kalau tak cukup penuh saf pun mesti yang terakhir. Jangan saf yang di tengah-tengah. Kamu kan saf yang mulu. Kemudian di Madinah disebut al-awwal fal-awwal. Siapa datang awal di depan, perintahkan imam sebelum salat lagi. Istawu wa'tadilu wasudul khalal. Al-awwal fal-awwal. Datang awal di depan. Kemudian dalam hadis riwayat daripada Muslim dan juga Abu Daud, hadis daripada Jabir bin Samurah, Nabi SAW bersabda, Ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbihim. Qulna wa kaifa tasufful malaikatu inda rabbihim? Qala yutimmuna as-sufufa muqaddamatan wa yatarasawna fi as-saff atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbihim. Nabi tanya para sahabat, apakah kamu tidak suka bersaf sebagaimana malaikat-malaikat bersaf di sisi Tuhan mereka, di sisi Allah? Mana kami tanya, kata para sahabat, wa kaifa tasufful malaikatu inda rabbihim, bagaimana saf malaikat di sisi Tuhan mereka? Qala baginda sallallahu alaihi wasallam jawab, yatimmu sufufa muqaddamatan wa yatarasawna fis saffi. Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, mereka menyempurnakan saf yang di depan dan bersusun-susun rapat di dalam saf itu.